Mana satu nak pilih? Lalu si sahabat ni tanya, siapa yang kau pilih? Sebenarnya aku pilih engkau. Terpaksalah macam gitu. Cuma yang kita bimbang bila kita cerita macam tu, dia buat bodoh aja. Allah, ini yang berat ni. Tak tahulah, agaknya saya rasa mungkin Datuk boleh menjawab tentang lelaki pemalu. Sebab Datuk pun nampak macam pemalu kan gitu. Baik, saya akan buka lagi soalan nanti kepada penonton. Tapi sebelum tu, Datuk, oleh kerana pada malam ni saya lihat juga yang bersama kita ni yang dah ada pasangan. Mungkin dah kabur, lama tak praktik nak cari balik pasangan lagi satu. Jadi mungkin Datuk boleh ulas sikit. Mungkin relevan juga. Yang tak jumpa lagi tak apalah. Yang dah jumpa tapi kabur-kabur nak praktik semula. Sikit. Ada boleh? Boleh. Sebenarnya orang yang mencari pasangan lagi itu sebenarnya untuk menyelesaikan masalah yang tertentu. Tetapi kalau mencari pasangan lagi timbul banyak masalah, maka langkah itu langkah yang tak betul. So itulah. Tak setuju lah. Tak setuju. Tak setuju. Tak apalah, tak setuju nak baca lah. Baik. Kalau dah tak setuju agaknya, mungkin daripada kita jelas memang ada perbezaan yang ketara antara lelaki dan wanita. Tapi orang kata kalau kita asyik mencari perbezaan, di mana akan ada titik pertemuannya. Jadi mungkin Datuk boleh jelaskan kepada kita perbezaan antara lelaki dan perempuan yang boleh kita leraikan pada malam ini, agar ada satu persamaan bagi memudahkan apa orang kata, tambatan hati antara kedua-duanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. So ini kita nak bincang sikit ya Cik Aziz, Datuk, Masyitah, tuan-tuan dan perempuan, tentang apa dia perbezaan lelaki dan perempuan yang kita kena faham sikit. Lepas tu baru kita ceritakan bagaimana rahsia untuk menambat hati pasangan. Ya, sebab dah tahu perbezaan itu. Sebenarnya perbezaan lelaki dan perempuan ni berdasarkan pada ciptaan Allah itu sendiri. Dari segi biological pun sudah banyak berbeza. Ya, dan perbezaan ini sebenarnya daripada kulitnya. Orang lelaki kulitnya tebal, orang perempuan kulitnya nipis. Sebenarnya orang, maaf ya, sebenarnya orang perempuan terpaksa jaga kulit mukanya, kalau tidak mudah kedut. Kita ni 10 kali ganda tebal, jadi no problem. Walaupun tebal tapi pemalu. Itu kadang-kadang orang tak faham. Pemalu tu tanda iman, sebab ya, iman itu, malu itu satu cabang iman. Kan betul Ustazah? Al-haya'ul minal iman. Coknya. Ya. Tengok orang lelaki baru pertama kali tepuk. Orang perempuan aja, sebab mentang-mentang orang perempuan je tu menyampah lah. Ni namanya diskriminasi. Itulah satu perbezaan ya kadang-kadang ya. Orang lelaki dia adil ya, dan biasanya begitu. So, dari segi biological berbeza, dari segi darahnya berbeza, dari segi tulangnya berbeza, ya. Dari segi sel-selnya berbeza, hatinya berbeza, saiz otaknya berbeza. Itu satu perkara yang kita tak nampak tapi benar. Dan saya terperanjat bila saya baca satu kajian dan saya buat eksperimen pada diri saya, ya. Bila saya berdiri atas pentas mengajar kelas, ya, ataupun seminar yang saya kendalikan, saya akan nampak sekitar, kata pakar-pakar kata, mata laki-laki nampak 60 darjah saja, 60 degrees. Orang perempuan macam Datuk Masyitah, matanya Allah cipta untuk nampak 120 darjah. Itu sebenarnya orang perempuan kalau jeling sikit belakang pun dia nampak. Macam mata lalat. Ini duduk pada compound eyes. Betul. Ya. Sebenarnya laki-laki tak akan menjeling. Orang laki-laki sebenarnya, walaupun Datuk Daud Kila ada sebut nyanyi lagu menjeling. Oh, Datuk Hasan Salim. Ya. So lagu itu bukan untuk orang laki-laki. Sebab Nabi Muhammad tak pernah menjeling. Nabi Muhammad kalau tengok orang, dia akan pusing the whole body. Yes, satu badan akan dipusingkan untuk melihat. Jadi Nabi Muhammad tidak menjeling. Malah Nabi Muhammad tidak berpaling pun untuk pandang orang. Cantiknya Rasulullah sebagai satu akhlak yang sangat mulia. So, orang perempuan, skop matanya pun berbeza. Maksudnya apa? Rupanya orang laki-laki ni Allah cipta untuk jadi pemburu. Ya, melihat yang jauh. Orang perempuan Allah cipta jadi nurturer, ya, untuk jadi pendidik, pengasuh suaminya, pengasuh anaknya, pengasuh umat. Hebatnya wanita ciptaan Allah ini. Ya, laki-laki pula pandang jauh, dekat dia tak nampak. Itu kadang jangan marahlah kalau laki-laki tak nampak dekat. Suruh cari barang tak jumpa. Tak nampak ke ni? Kalau isteri saya kadang, saya kata laki-laki pandang nampak jauh. Tu kadang istrinya dia tak nampak, isteri orang dia nampak. Itu pun satu hal. Itu pun satu hal juga. Ya, itu kadang kita bukannya gatal, tapi dah memang Allah buat begitu. Ini memang lain nampak jauh kan? Itu kadang. Baik, itu satu perkara lah. Dan hebatnya Allah ini, laki-laki dan perempuan memang berfikir cara berbeza.
Jadi kalau orang perempuan dan lelaki tidak faham bahawa laki-laki dan perempuan berfikir berbeza, bagaimana nak dapat titik pertemuan? Ini satu perkara yang sangat-sangat berat. Ya, men and women think in very different terms and different ways. Jadi itu sebab kena difaham, kalau tidak maka hancurlah dan takkan wujud satu hubungan yang mantap seperti yang kita hajati. Baik. Satu perkara yang saya bagi contoh-contoh lah, saya ringkas saja ya. Orang perempuan Allah punya hebat, diberi gerak batin untuk mudah membaca orang laki-laki. Gerak batinnya sangat kuat. Dia dapat tengok gelagat laki-laki, dia boleh baca hati budinya. Secara umumnya Allah bagi kehebatan tu. Tapi ramai perempuan tak gunakan ilmu ini, tak gunakan kehebatan ini. Yang mereka masih gunakan emosi, ya, cuba nak pakai logik yang sebenarnya banyak ya diberikan pada orang laki-laki. Saya tidak nak stereotip, tapi inilah kajian demi kajian oleh pakar-pakar psikologi satu dunia. Ya, orang laki-laki banyak berfikir pakai rasional, pakai logik dan kurang menggunakan emosi. Sebenarnya kita kadang-kadang nampak macam tak ada feeling laki-laki. Orang perempuan pula banyak berteraskan pada emosi, walaupun banyak logik tapi emosi itu membaluti akan rasionalnya. Itu cantiknya Allah. Sebenarnya maklah yang pengorbanannya tidak akan putus-putus. Sampai kata seorang ulama, kalau kita mendokong mak kita kat Mekah 1 bulan untuk tunaikan haji, dokong mak kita 1 bulan, masih tak terbalas setitik susu mak yang kita minum. Setitik belum terbalas dengan mendokong mak kat Mekah selama sebulan. Can you imagine hebatnya wanita ya dari kacamata agama. So di sinilah yang kita kena faham ya. Dan orang laki-laki membuat penilaian berbeza, orang perempuan buat penilaian berbeza. Jadi kena faham perbezaan-perbezaan ini untuk dapat kita membentuk satu hubungan yang mantap. Contoh, orang laki-laki cukup pantang dikritik secara direct, secara obtrusif. Cukup pantang dikritik. Ya, bukan kita tak boleh kritik, boleh, tapi cara direct tu. Orang perempuan kalau ditegur cara direct, okey, dengan nada yang lemah lembut dia boleh terima. Walaupun Nabi mengkritik masakan Aisyah dengan cara yang sangat istimewa, tapi kritik juga ya. Dia suap aja kat mulut ya, sup yang terlampau masin tu. Cuba rasa, mai tengok. Baulah kawan tu menggelupok-gelupok, kata Allah mak, minta ampun, minta maaf. Ya, cantiknya Nabi. Tapi kita ni tak macam Nabi je. Awak ni ya, nak bunuh ai kan? Cakap direct je, Ya, cakap direct je. Ya. So jadi tuan-tuan dan puan-puan, orang laki-laki very simple minded. Orang laki-laki very simple minded. Ini bukan cakap saya ni. Ini pakar-pakar psikologi dunia membuat rumusan bahawa orang laki-laki simple minded, orang perempuan lebih kompleks, lebih detail, lebih terperinci. Ya, ni bunga ni pada saya tak ada faedah langsung, tapi orang perempuan yang mengatur ada bunga ni. Ya, kalau pada saya apa faedahnya Jis? Apa faedahnya buat mandi bunga tak boleh, ya, tempat makin sempit, mungkin ada habuk yang bawa penyakit, ya. Pada laki-laki lah, dia orang perempuan aesthetic value. It's nice one. Ya, itu contohnya. Hebatnya laki-laki perlukan wanita, wanita perlukan laki-laki untuk melengkapkan hidupnya. Itu satu perkara. Ya. So orang laki-laki dia kalau boleh dia nak buat apa-apa pun, dia tak nak bantuan orang perempuan ataupun siapa-siapa. Dia tak nak bantuan sebab pada dia mencabar kewibawaannya kalau minta bantuan untuk buat kerja. Jadi kalau orang lelaki bercerita tentang masalahnya, tak lain tak bukan memang untuk minta bantuan. Orang perempuan kalau cerita masalahnya bukan sebab minta bantuan. Orang perempuan dia kalau jumpa perempuan mesti cerita problem. Kita apa cerita? Kalau perempuan pantang jumpa perempuan mesti cerita problem ke apa ke cerita. Laki-laki jumpa laki-laki tak akan cerita tentang masalah kecuali kalau nak minta bantuan. Tengok bezanya? Ya, itu beza. Saya tidak komplain apa-apa, cuma nak terangkan this is the reality untuk kita faham, untuk kita lebih dapat memahami cara mana orang lelaki dan perempuan bertindak dan berfikir. Ya. Orang laki-laki banyak berfikir, kurang cakap. Dia fikir, sebenarnya gugur rambut tu. Sebenarnya ada laki-laki yang ya dahinya terus sampai ke tengkuk dahinya. Yang begitu luas ya, sebab banyak berfikir. Ya, ini pun satu itu kalau nak cari suami begitu memang dia pengasih, penyayang dan romantikus. Ya, so cari yang dahi luas sampai ke tengkuk memang untung. Ya, jadi ini satu perkara lah. Ya, orang laki-laki dia fikir, rumusannya disebut kat mulut. Orang perempuan dia cakap, fikir sikit, fikir juga, tapi cakap. Bertanya, cakap apa tadi? Dia boleh tanya pula, cakap apa tadi? Allah, nampak? Isteri saya duduk depan almari baju. Adalah dalam 5,000 kot baju dia? Tak, adalah ya. Apa dia cakap? Tak ada baju lah nak pakai. You boleh faham ke Jis? Nampak? Baju pada saya, ya Allah banyaknya baju. Dia kata, tak ada baju nak pakai. Saya baju tak banyak tapi senang aja.